Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 pagi kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Malaysia kekal dengan pendirian bersolidariti bersama perjuangan rakyat Palestin. Penegasan disuarakan Perdana Menteri yang sekali lagi mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman dan penindasan berterusan rejim Zionis. Justru beliau menggesa PBB mengadakan sidang khas berhubung pergolakan di Semenanjung Gaza. Malaysia melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan pertempuran di sekitar Semenanjung Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan berkata, kehilangan nyawa, penderitaan dan kemusnahan perlu dihentikan dan dikekang sepenuhnya. Semua pihak terlibat digesa melaksanakan sekatan sepenuhnya dan berusaha ke arah meredakan ketegangan. Majlis Keselamatan PBB turut digesa memenuhi tanggungjawab piagamnya untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Kejayaan berasas teknologi digital bakal meningkat 3 kali ganda pada masa akan datang. Menteri Komunikasi dan Digital berkata 8 daripada 10 pekerjaan baharu memerlukan kemahiran teknologi digital. Justru negara perlu memperkasa tumpuan kepada pendidikan STEM bagi memastikan ekosistem tenaga kerja mahir dapat disediakan. Inisiatif My Digital Maker merupakan antara komponen penting dalam memastikan negara mencapai ketersediaan tenaga kerja mahir. Cadangan supaya gaji penjawat awam dinaikkan sebanyak RM300 adalah munasabah dan tidak keterlaluan. Presiden QPEX berkata ia wajar dipertimbangkan dalam belanjawan 2024. Ia memandangkan kali terakhir gaji penjawat awam dinaikkan adalah kira-kira 10 tahun lalu. Ia juga mengambil kira kos sara hidup yang terus meningkat dan wajar dipertimbangkan kerajaan. Sementara sistem saraan perkhidmatan awam dilaksanakan pada 2025. Sukan Asia 2022 melabuhkan tirai secara rasmi malam tadi. China muncul juara keseluruhan dengan mencipta rekod baharu selepas meraih 201 pingat emas. Kontingen Malaysia melepasi sasaran pingat selepas memenangi 32 pingat keseluruhan yang terdiri dari 6 pingat emas, 8 pingat perak dan 18 pingat gangsa. Pencapaian itu meletakkan kontingen Malaysia di kedudukan 14 terbaik dari 45 negara. Sukan Asia edisi ke-20 akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun pada 2026. Jabatan Imigresen Johor menumpaskan sindiket pemalsuan PLKS dan khidmat pendaftaran program RTK 2.0 yang didalangi warga Bangladesh. Ia hasil risikan unit tindakan dan operasi yang menyerbu sebuah premis di Gelang Patah Khamis lalu. Modus operandi dipercayai memalsukan dokumen perjalanan, tiket penerbangan, e-visa dan PLKS sejak setahun lalu dengan mengaut keuntungan puluhan ribu ringgit. 6 individu ditahan. KPDN Kelantan menyita 829 unit beg tangan wanita pelbagai jenama terkenal disyaki tiruan bernilai kira-kira RM33,314 di 3 lokasi perniagaan pada Rabu dan Khamis lepas. Sitaan berkenaan dilakukan menerusi operasi bersepadu bersama wakil pemilik cap dagang membabitkan 1 kes di Kota Baru manakala 2 kes di Machang. Menerusi operasi itu 3 tindakan kes dihasilkan mengikut kesalahan Seksyen 102-1-C dan 100-1-B Akta Cap Dagangan 2019. 2,000 liter diesel disyaki bersubsidi dianggarkan bernilai RM4,300 dirampas. Serbuan optiris KPDN Negeri Sembilan itu dilakukan di sebuah stesen minyak di Lebuhraya Kuala Lumpur, Seremban, arah selatan. Sebuah lori, motor pam dan hos serta 4 unit tangki IBC disita, menjadikan nilai keseluruhan rampasan RM15,700. Pemandu lori turut ditahan. Sebuah trailer terbabas melintangi jalan ketika menuruni Gunung Jerai di kilometer 8 Jalan Gunung Jerai. Lori membawa muatan kren itu dalam perjalanan menghantar barang di Muzium Gunung Jerai namun berpatah balik untuk turun. Pemandu trailer kemudiannya tersilap mengambil laluan menyebabkan trailer dipandunya menggelongsor dan melanggar pembahagi jalan. Tiada kecederaan dilaporkan. Seramai 200 penunggang dan pembonceng motosikal ditahan ketika menyaksikan perlumbaan haram di kawasan Gelugur, Pulau Pinang. Ops bersepadu Ops Samsing Jalanan mengeluarkan lebih 100 saman atas pelbagai kesalahan trafik. Antaranya tiada cermin sisi, exhaust bising serta nombor plat dan tayar yang tidak mengikut spesifikasi JPJ. Sebanyak 20 motosikal turut disita akibat modifikasi keterlaluan. Bekas pegawai Bank Goldman Sachs
Roger Eng Chong Hua tiba di Malaysia bagi membantu siasatan berkaitan skandal 1MDB. Ketua Polis Negara mengesahkan perkara itu namun tidak mendedahkan lokasi keberadaan Eng atas faktor keselamatan. Eng akan turut disiasat antaranya SPRM dan Suruhanjaya Security. Sekolah perlu ditutup jika bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melepasi bacaan 200. Pengarah Kesihatan Melaka berkata pihaknya sentiasa memantau perkembangan IPU dari semasa ke semasa sebelum membuat sebarang keputusan lanjut. Menurut laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, semua 3 stesen di Melaka iaitu di Bandaraya Melaka, Bukit Rambai dan Alu Gajah merekodkan bacaan IPU tidak sihat melebihi 103. Penempatan pekerja warga asing dikenal pasti antara penyumbang peningkatan kes demam denggi di Melaka. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Melaka memohon kerjasama semua syarikat yang menggaji warga asing untuk turut terlibat dalam aktiviti membantras wabak berkenaan. Sehingga 30 September lalu, 869 kes demam denggi dilaporkan, iaitu peningkatan sehingga 427 kes berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Seramai 403 orang klien komuniti dan keluarga dari AADK Perlis menyertai Karnival Kelompok Sokongan Kepulihan Keluarga. Karnival berkonsepkan Hari Keluarga itu menepati objektif dengan memberikan suntikan motivasi kepada keluarga dan aktiviti sukaneka. Ia bagi mengukuh dan mengeratkan hubungan institusi keluarga sekaligus matlamat kekal pulih melalui pengukuhan 9 komponen I Pulih dapat direalisasikan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mencemaduli, menyantuni dan meninjau kerja baik pulih rumah seorang mangsa ribut di Kampung Rantau Panjang Rompin. Baginda diiringi Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amin Nasir Ibrahim Shah. Al-Sultan Abdullah juga berkenan mencemaduli mengurniakan sumbangan kepada 143 penerima yang antaranya terdiri daripada asnaf, ibu tunggal dan saudara baharu. Perkhidmatan van perantara percuma T851 dari KL Central ke bangunan Parlimen disediakan mulai hari ini hingga 14 Disember depan. Ia bagi mengatasi kekurangan tempat letak kereta ketika persidangan berlangsung. Menurut Rapid KL, perkhidmatan itu disediakan untuk pengguna yang mempunyai urusan rasmi di Parlimen. Selangor bersedia untuk menjadi hub atau pengkalan kepada pusat pengiktirafan yang memberi peluang kepada penggiat seni tempatan. Menurut Exco Perumahan dan Kebudayaan Selangor, bagi merealisasikan hasrat itu, kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan melalui kementerian serta agensi berkaitan perlu dilaksana. Ia juga dijangka akan memberi peluang kepada penggiat seni tempatan menyelahkan identiti dan kepribadian budaya tempatan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional akan mengelolakan semua jentera perpaduan dari kawasan rukun tetangga untuk mengekalkan perpaduan dan kejiranan. Menurut Ketua Pengarahnya, program Jiranku Keluargaku antara strategi yang dilaksana bagi mengembalikan hubungan silaturahim masyarakat. Ia juga antara langkah mendepani cabaran proses perbandaran pada masa hadapan. Pendekatan dan pemahaman program Kita Madani perlu diperluas di seluruh daerah negeri Kedah tanpa mengira fahaman politik. Jelas Adun Sidam penghayatannya perlu diterapkan kepada orang ramai bagi memahami nilai-nilai murni berlandaskan 6 tonggak Malaysia Madani. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelangai yang baharu, Datuk Amizar Abu Adam, mula turun padang bagi menawarkan khidmat kepada rakyat. Antara fokus utama beliau ialah untuk menambah baik infrastruktur di kawasan Pelangai, juga menaik taraf pasar tani di Felda Cemomoy untuk kemudahan penduduk. Program Khidmat Bantu Kasih dilaksana melibatkan 30 peserta. Dianjurkan pejabat Parlimen Kangar, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan penduduk Kampung Teluk Jambu. Peserta berganding bahu membersihkan seorang orang kurang upaya. Persatuan Komuniti Kebajikan Sukarelawan Negeri Perlis turut menyerahkan bakul makanan manakala Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menyalurkan bantuan pembaikan rumah. Pelbagai transformasi undang-undang dan inisiatif perkenal undang-undang baharu dilaksanakan. Juga rangka kerja undang-undang mengenai pelbagai topik untuk melengkapkan infrastruktur undang-undang negara mengenai politik, sosial dan ekonomi. Speaker Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang menerima jemputan berkongsikan perkara itu kepada kumpulan pelajar Malaysia di London.
MAIPS menganjurkan Forum Ummah Wahidah di Masjid Madinah Al-Islam Trang, Thailand. Forum itu bagi menggembling tenaga menyatu padukan ummah sejajar dengan hasrat pertubuhan segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand. Ia dilaksanakan melalui program Ummah Wahidah yang merangkumi 6 wilayah Andaman di selatan Thailand. Berkenan hadir Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail menyempurnakan forum tersebut. Program Usahawan Tani Intan di bawah Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Fasa 1 dijangka akan memperoleh hasil sebanyak 100 tan metrik dalam tempoh sebulan. Menteri Ekonomi berkata sebanyak peserta dijangka memperoleh kira-kira RM2,300 sebulan. Program penanaman cili fertigasi Fasa 1 itu membabitkan 20 peserta. Projek ini merupakan kerjasama Lembaga Pertubuhan Peladang dan Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat. Lebih 409,000 hektar kebun ketamatan tidak bertoreh direkodkan di seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan RISDA berkata, antara punca dikenal pasti adalah kekurangan tenaga kerja dan pembiayaan. Susulan itu, RISDA menawarkan pelbagai bantuan dan kemudahan pekebun kecil. Setiap hektar kebun getah boleh menghasilkan pendapatan RM1,500 per hektar dengan anggaran keseluruhan RM25.27 juta boleh dijana. Silibus yang menepati keperluan industri menjadikan nilai kebolehpasaran graduan pusat pendidikan MARA lebih tinggi. Setiap 2 tahun, silibus institusi itu akan dikemaskini bagi memastikan ia sentiasa seiring dengan perkembangan semasa. Ini dibuktikan dengan lebih 90% graduan MARA mendapat pekerjaan sekaligus melepasi kadar kebolehpasaran graduan di peringkat nasional. Bursa Malaysia Berhad berjaya mengumpul sebanyak RM1.5 juta menerusi program larian Bursa Bull Charge 2023. Jumlah kutipan ini akan diberikan kepada 8 kumpulan penerima bagi menyokong tindakan iklim dan pelindungan alam sekitar. Bursa Bull Charge 2023 mendapat sokongan lebih 100 organisasi dan menyaksikan penyertaan lebih 1,000 pelari. RM545,000 dana zakat diperuntuk bagi bantuan skim biasiswa pelajaran Baitumal tahun 2023 melibatkan 545 pelajar di seluruh Perak. MAIP memaklumkan penyampaian biasiswa disempurnakan dalam program Seminar Motivasi Pecutan Akhir SPM 2023. Setiap pelajar menerima RM1,000 yang disalurkan kepada akaun pelajar melalui pemantauan sekolah. Penerima terdiri daripada pelajar asnaf fakir dan miskin yang berpotensi cemerlang dalam pelajaran. Letupan terus menggegarkan Gaza pada malam Ahad ketika Israel menggempur wilayah itu selepas mengalami serangan paling teruk dalam beberapa dekad. Pada Sabtu, pejuang Hamas melakukan serangan di bandar-bandar Israel. Serangan udara Israel ke atas blok perumahan, terowong, masjid dan rumah pegawai Hamas di Gaza. Sekitar 600 warga Israel dan 400 warga Palestin terbunuh. Sekurang-kurangnya 20,000 penduduk Palestin kehilangan tempat tinggal dan berlindung di sekolah dan pusat pelindungan kecemasan. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengadakan mesyuarat kecemasan tertutup berhubung situasi terkini di Semenanjung Gaza. Mesyuarat dihadiri 15 ahli UNSC diadakan di New York. Mereka diberi taklimat semasa berhubung konflik oleh penyelaras khas PBB untuk proses keamanan Asia Barat. Namun setakat ini tiada ketetapan dikongsi berhubung hasil mesyuarat tersebut. Sementara itu, tentera Israel dan kereta kebal diarah ke Sderot untuk membuat halangan di jalan-jalan raya. Bandar di selatan Israel yang dihuni oleh ramai komuniti Israel itu menjadi sasaran pejuang Hamas. Pejuang Hamas berjaya menceroboh masuk ke sempadan Gaza di bawah pelindungan ribuan roket yang ditembak ke Israel dari wilayah itu. Di Yaman, ribuan penduduk berarak sebagai tanda sokongan kepada serangan balas yang dibuat kumpulan pejuang Hamas pada awal Sabtu. Mereka berarak dan berkumpul di bandar Kuwait sambil melaungkan sokongan terhadap Gaza, Masjid Al-Aqsa dan tentera pejuang. Penduduk mengibarkan bendera Palestin sambil membawa sepanduk tanda sokongan. Pasukan Keselamatan Turki menyiarkan rakaman udara beberapa serangan drone menyasarkan kumpulan Kurdish di Syria. Agensi Perisikan Kebangsaan Turki melancarkan serangan di Syria terhadap sasaran militan Kurdish selepas serangan bom di Ankara hujung minggu lalu. Unit perisikan menyasarkan kemudahan dan tokoh kanan kumpulan militan Parti Pekerja Kurdistan PKK.
Kanta 7.44 pagi berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.